salakahul murabbun wal muslihun wal udaba wal muallimun fi kulli makanin wa zamanin. Okay, dia nak cerita bahawasanya kisah ni satu cara lah, satu cara yang paling baik untuk pendidikan, tarbiyah. Min afdalil asalib at-tarbawiyah. Antara cara yang paling baik untuk pendidikan adalah dengan melalui penyampaian cerita-cerita, penyampaian kisah-kisah. Sebab dia apa? Sebab kisah ini dia boleh menarik perhatian orang yang mendengar lah. Orang yang mendengar, dan ia merupakan suatu uslub pendidikan yang sangat signifikan ataupun sangat penting, yang perlu ada kepada seorang murabbi, seorang yang dia nak mengajak orang kepada kebenaran, ataupun kita kata penceramah ke, ustaz-ustaz ke. Apabila dia menyampaikan ceramah ataupun dia kalau kuliah tu panjang, kuliah tu sejam ataupun 2 jam, jadi dia selang-seli dengan cerita-cerita tu dia lebih baik berbanding dengan dia straight to forward, menyebabkan mungkin audiens tu rasa ni lah rimah ataupun ialah dalam tempoh yang panjang. Tapi dengan adanya diselitkan dengan kita kata jenaka, diselitkan dengan cerita, dapat menarik perhatian pendengar. Cuma jangan berlebih lah. Kalau kita jadi penceramah, dia tak elok juga orang start dengar itu duduk gelak je. Jadi maharaja lawak pula. Tapi kita cuba adjust supaya ceramah kita ataupun penyampaian kita ada selang-seli dengan tazkirah, dengan cerita. Ini susahlah sebenarnya, saya pun tak reti. Saya ni bukan penceramah. Sebab tu saya pun tak reti bab-bab ni. Cuma bagi penyampaian yang baik tu dia adalah unsur-unsur. Kita nak buat lawak sikit-sikit ke, tapi jangan terlebih. Cerita pula janganlah sampai terlebih sangat. Itu adalah dari segi inilah, dari segi cara penyampaian. Wali ta'sir al-qissah wa makanatuha fa innal Qur'an ya'ridu lana katsiran min qadaya al-aqidah was-sira' bainal haqqi wal batil bi uslub qasasi mumayyiz lil 'izzah wal i'tibar. Kerana kepentingan kisah ini, kedudukan kisah ini, Al-Quran pun mendedahkan kita ataupun menjelaskan kepada kita banyak kisah-kisah. Banyak kisah-kisah yang berlaku kepada umat-umat terdahulu, yang berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu, kepada orang-orang yang terdahulu. Di sebalik kisah tersebut ada dari segi hukum hakamnya ataupun ada dari segi pengajaran dari sudut akidah, pengajaran dari sudut akhlak, pengajaran dari sudut syariat. Contohnya macam itulah. Contohnya kalau kita boleh sebut beberapa contoh lah. Bagaimana dari segi syariat dalam kisah Nabi Lut. Nabi Lut tu memang terkenal lah, kisah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh perbuatan mereka yang mengamalkan hubungan sejenis. Hubungan sejenis yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Hubungan sejenis ini tidak pernah berlaku sebelum daripada kaum Nabi Nuh.
kaum Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut adalah kita kata umat yang pertama yang jenis macam tu, yang mengamalkan hubungan sejenis dalam kalangan mereka. Bukan setakat secara sembunyi-sembunyi, tetapi dalam kitab-kitab tafsir disebutkan sampai tahap mereka ni macam inilah secara terang-terangan dan menjadi budaya masyarakat pada waktu tersebut mengadakan hubungan sejenis. Itu adalah satu perbuatan yang sangat-sangat di luar batasan. Dan benda ini juga ataupun perbuatan ini juga diharamkan oleh Allah kepada umat Islam. Pengajaran daripada kisah ini bukan Allah hanya nak cerita sahaja, tapi Allah nak menunjukkan bahawasanya perbuatan tersebut juga tidak boleh dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dari pelbagai sudut ianya merupakan suatu perbuatan yang keji. Dari segi kita kata dari segi apa? Dari segi berlawanan dengan fitrah manusia. Kalau semua orang yang sifatnya macam tu, maka turunan di atas dunia ni. Kalau lelaki sama lelaki, perempuan dengan sesama perempuan. Dari sudut itu dia memang banyak mendatangkan kerosakan dari segi akhlaknya, dari segi semua sekali lah. Itu kita kata dari sudut hukum hakam lah. Kemudian dari segi akidah banyak. Dari segi akidah ni contohnya apa? Contohnya Ashabul Kahfi. Lari bersembunyi di dalam gua untuk menyelamatkan akidah mereka. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Golongan-golongan Ashabul Kahfi ni golongan yang kita kata pemuda-pemuda yang kalau istilah fityatun ni golongan-golongan muda yang kita kata baru balik lah, baru lepas kita kata baru balik. Tu fityah ataupun remaja. Fityah ni remaja yang baru balik dan misai dan janggut tu belum tumbuh lagi. Tu disebut sebagai fityatun. Kalau tumbuh pun sikit-sikit je. Dia bukan golongan-golongan yang 30-an, 40-an. Fityah ini adalah golongan-golongan remaja yang mereka tu lari daripada pemerintah yang zalim untuk menyelamatkan akidah mereka. Ni banyaklah pengajaran di sudut akidah tu. Kisah-kisah yang lain pun ada. Dari segi ibadah, contoh Luqmanul Hakim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu dari segi akidah. Aqimis salah, menunaikan solat. Kisah Luqmanul Hakim tu dari segi akhlaknya, dari segi ibadah, maka di situ banyak benda-benda pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Maksudnya di sini dari segi akidah dia sama je, dia tak berubah. Sembahyang pun dah ada dah. Amalan-amalan umat-umat dahulu pun perintah mengerjakan solat tu dah ada dah. Cuma kaedah cara iaitu tu dia adalah perbezaan-perbezaan tertentu. Okey, kemudian dari segi akhlaknya banyaklah dalam kisah-kisah tersebut diceritakan tentang akhlak-akhlak. Okey, itu sebab sedikitlah, sepintas selalu saja. Okey, ta'rif al-qissah. Ma makna mal muradu bil qissah? Apa yang dimaksudkan dengan al-qissah? Lughatan al-qissu huwa tatabbu' al-athar madiyan kana aw ma'nawiyan. Kisah ini adalah dari segi makna lughah lah, makna etimologi. Makna etimologinya adalah
tatabba'ul asar. Tatabba'ul asar iaitu mengikuti, menyelidiki. Tatabbu' tu maknanya menyelidikilah, menyelidiki kesan-kesan madian. Madian tu kesan-kesan yang boleh dilihat, kesan-kesan yang kita boleh rasa, yang boleh dilihatlah. Kana au ma'nawiyan, ataupun kita menyelidiki kesan-kesan secara maknawi. Maknawi ni contohnya baca kitab, membaca Al-Quran. Kita sebenarnya kalau membaca berkenaan dengan kisah-kisah tu, kita menyelidiki ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah. Tatabba'ul asar. Kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu, kaji peninggalan-peninggalan, peninggalan-peninggalan umat-umat terdahulu, orang-orang yang terdahulu. Contohnya pergi ke Kedah. Kedah ni terkenal sebagai sebuah negeri tempat yang dulu ada kerajaan Melayu tua, dipanggil Kedah tua ke apa, di sekitar UiTM Sungai Petani tu, Sungai Petani ataupun di Merebuk. Di Merebuk tu dia dekat dengan, dia ada satu kawasan, kalau kita belajar sejarah tu, dia ada apa, dia ada gua Batu Pahat, bukan gua, Bukit Batu Pahat, tak silap saya. Kat situ tu ada peninggalan-peninggalan candi, peninggalan umat-umat terdahulu lah, umat-umat terdahulu. Dan orang buat kajian-kajian yang di sekitar kawasan Merebuk tu, di sekitar kawasan Merebuk tu, di ladang-ladang kelapa sawit, mereka menemui peninggalan-peninggalan seperti apa? Seperti batu-batu yang pernah digunakan oleh kerajaan ataupun umat-umat terdahulu. Tu contoh bagaimana kajian yang dilakukan oleh orang pada hari ini untuk mengkaji tentang peninggalan-peninggalan umat-umat terdahulu, tentang sejarah, kisah-kisah yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Kemudian kalau kat Malaysia ni mana lagi? Kalau kat Malaysia ni lain daripada tu, di Melaka. Melaka tu dia dah lewat dah. Yang zaman Kedah tu dikatakan zaman sebelum Islam lagi, sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu. Kat mana lagi? Terengganu. Terengganu apa peninggalan dia? Batu bersurat bukan? Batu bersurat di Kuala Berang, yang dijumpai di Kuala Berang. Betul lah? Kuala Berang ni dia sebenarnya dia berada bukan di tepi pantai, betul tak? Siapa orang Kuala Berang sini? Dia bukan di tepi pantai, dia berada di hulu lah, kalau saya sebut di hulu Terengganu, di kawasan tengah Terengganu. Tapi ditemui batu bersurat itu menunjukkan bahawasanya Islam tu sudah lama bertapak di Terengganu. Batu bersurat tu dalam tahun 13 lebih. 13 berapa saya tak ingat. Yang mana dalam batu bersurat tu diceritakan tentang adalah hukum-hukum Islam. Tulisan Jawi tu ada disebut tentang hukum hakam, ataupun maksudnya di situ Islam sudah kukuh dah. Pada waktu tu tahun 13 lebih tu, abad yang ke-14 tu, Islam dah bertapak dengan kukuh dah di Terengganu tu. Ini menunjukkan bahawasanya Islam sudah sampai lebih awal, mungkin start 100 tahun, sebab dia nak kukuh sampai hukum-hukum Islam boleh dilaksanakan dan dicatat dalam batu bersurat tu, dia memakan masa yang lama. Kalaulah lepas Islam sampai terus buat hukum, dia tak mungkinlah, agak mustahil. Islam sampai, contohnya abad yang ke-12, terus kerajaan terus tukar hukum daripada hukum yang
Dia kata sebelum tu terus kepada hukum Islam. Yang tu agak mustahil. Tentulah dia sudah memakan masa yang lama. Orang-orang alim pun dah ada dah ramai, barulah dia boleh dilaksanakan. Jadi menunjukkan bahawa Islam di alam Melayu, di Terengganu khususnya, mungkin di sekitar kita di tanah Melayu ni sudah bertapak dah lama dah. Bukan pada abad yang ke-14, tapi mungkin pada abad yang ke-9, ke-10 ataupun abad yang ke-8. 8 ni zaman Nabi ke-7, ke-8. Mungkin selepas daripada zaman sahabat tu, Islam tu disebarkan ke seluruh alam, dan termasuklah kita di alam Melayu pun saya rasa Islam tu dah tersebar dah. Dan memandangkan kita ni dalam laluan perjalanan. Orang daripada Arab nak pergi ke China khususnya, mereka akan lalu Selat Melaka. Laluan Selat Melaka. Jadi Selat Melaka tu satu laluan yang penting. Bukan zaman Melaka sahaja, zaman sebelum tu lagi. Zaman kita kata Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua, apa-apalah zaman sebelum tu. Memang kawasan di kawasan Selat Melaka tu kawasan yang sering dikunjungi oleh orang daripada luar, pedagang-pedagang, pendakwah. Jadi tak mustahil lah zaman sahabat ataupun zaman tabi'in tu sudah ada orang yang menyampaikan ajaran Islam sampai ke alam Melayu. Tu alam lah. Tu sebab sedikit cerita, kisah-kisah tu. Kisah-kisah tu yang saya jelaskan berdasarkan kepada pemerhatian, berdasarkan kepada bukti. Kalau bukti tadi adalah batu bersurat. Dan ada lagi lah bukti-bukti yang lain tu. Jadi orang yang mengkaji tentang perkara tersebut, sama ada dia mengkaji secara maknawi ataupun secara maddi, maka dia boleh menjelaskan tentang kisah-kisah yang berlaku pada zaman dahulu. Cuma dia, kita kata, nak kata 100% tu betul tu, mungkin agak susah lah. Sebab kita tidak ada satu sistem periwayatan. Kalau riwayat tu, insya-Allah betul. Hadis-hadis. Tapi kita di alam Melayu ni, kita tidak ada yang bentuk macam tu. Sesuatu tu diriwayatkan daripada mulut ke mulut, kemudian ditulis. Kita tidak ada sistem periwayatan, sanad tidak ada. Nak bagi tahu orang yang pertama menyebarkan Islam di alam Melayu ni siapa? Tidak ada periwayatan yang sampai kepada kita. Cuma kita boleh agak-agak ataupun kita boleh kita kata secara rawak ataupun secara umum sahaja. Islam sampai di alam Melayu lebih awal, mungkin pada abad yang ke-9, ke-10 atau mungkin juga ke-8. Pada abad yang ke-8 tu zaman Nabi, zaman sahabat. Cuma kalau nak dibuktikan secara jelas, itu agak susah. Kalau awak belajar tamadun Islam tu, kalau dulu ada subjek tamadun Islam, sekarang ni dah tak ada dah subjek tu, digantikan dengan subjek falsafah. Okey, tu sedikit lah saya selitkan sedikit dengan kisah di alam Melayu. Okey, kita kembali semula tentang kisah tadi. Kisah tadi maksudnya kisah itu seseorang tu menyelidiki perkara-perkara yang telah lepas secara maknawi ataupun secara maddi. Dalam Quran ada beberapa ayat yang Allah gunakan perkataan qasasa. Contohnya fartadda ala atharihima qasasa. Fartadda ala atharihima qasasa. Ini dalam surah Al-Kahfi. Ini bagaimana Nabi Musa dan juga pembantunya nama apa tak ingat, pembantu Nabi Musa tu, dia nak menyelidiki ataupun dia nak mengikuti kesan-kesan dan
untuk membolehkan dia boleh berjumpa dengan Nabi Khidir. Tanda dia boleh berjumpa dengan Nabi Khidir adalah apabila ikan yang dibawa itu, dia ada bawa ikan tu jatuh dan ikan tu boleh sampai ke laut. Dia dekat dengan pertemuan dua lautan. Ikan tu jatuh dan ikan tu sampai ke laut, berenang hidup. Ikan yang dia bawa tu, wallahu alam lah ikan macam mana. Tapi dalam ayat tu, ikan tu jatuh dan juga ikan tu kembali ke laut lah. Jadi situ tu menjadi tempat pertemuan Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Okey. Dan banyak lagi ada beberapa ayat lain. Wa qalat li ukhtihi qussih. Ini cerita berkenaan dengan Nabi Musa. Nabi Musa kalau tak salah saya lah, ibu Nabi Musa yang suruh kakak Nabi Musa. Nabi Musa ni ada kakak, cuma kakak dia tak pasti nama apa. Suruh mengikuti Nabi Musa yang dihanyutkan ke Sungai Nil itu. Banyak selepas Nabi Musa dihanyutkan ke dalam sungai, dihanyutkan, diletakkan di dalam bekah, dihanyutkan sungai. Kakak Nabi Musa tu duduk perhati sampai ke mana baby tu ataupun Nabi Musa tu sampai ke mana. Dan dia dapat tahu Nabi Musa ni sampai ke pengkalan dekat dengan rumah Firaun yang diambil oleh Asia, oleh isteri Firaun. Jadi duduk perhati. Duduk perhati tu waqalat li ukhtihi qussih jejaki Nabi Musa supaya dapat pasti siapa yang ambil. Walakum fil qisas hayatun lima fihi min tatabbu' athar al-jahil wa majazatihi misli fi'lihi. Ini berkenaan dengan kisah ataupun hukum kisah pun dia ada unsur kita menjejaki ataupun mengambil pelajaran daripada hukuman kisah tersebut sebagai satu bentuk balasan kepada orang yang melakukan kesalahan. Dia membunuh orang lain dan dia dihukum kisah. Orang yang hidup yang menyaksikan hukum kisah itu, dia boleh ambil pengajaran daripada yang berlaku, daripada perkara yang berlaku kepada pembunuh tadi. Jadi itu adalah kisah itu supaya kita mengambil pengajaran. Wal ma'na kata buat akhbar al-imam al-Madiyah qala ta'ala. Dan makna pula dari segi makna kita memerhatikan kisah yang berlaku pada umat dahulu berdasarkan kepada ayat-ayat Quran. Inna hadza la qasasul haqq wa qala subhanahu laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Ay arba'uhum. Jadi kisah yang kepada kisah dia adalah cerita apa yang berlaku kepada mereka. Okey, kemudian dia terus pada kisah qasas al-Quran. Apa makna qasas al-Quran? Jadi kita dah tahu dah kisah adalah cerita apa cerita yang berlaku kepada orang yang dahulu.
Apabila dikaitkan dengan qasasul Quran, qasasul Quran ini adalah abaru ahwal al-umam al-madiyah wal nubuwat as-sabiqah wal hawadith al-waqi'ah. Yang pertama, kita segala khabar dan keadaan tentang hal yang al-madiyah dan nabi yang yang terdahulu. Jadi dia Muhammad dan Nabi ini kata dia kita berkenaan dengan Nabi dan kita berkenaan dengan anak Nabi tersebut. Apa yang berlaku kepada Nabi Nuh contohnya, apa yang Nabi Nuh dah buat. Nabi Nuh telah dakwah kepada kaum dia selama 950 tahun. Faqala lahum walaqad arsalna Nuhan ila